Sahabat saya ini memang minat sangat memancing bersama sahabat-sahabatnya dan gemar berkelah di tepi tasik atau di tepi sungai. Begini kisah pengalaman benar dan seram beliau. Kisah benar dan seram ini terjadi sebelum negara kita dilanda dengan wabak COVID-19. Aku memang minat memancing ikan. Maklumlah, dah jadi hobi aku. Selalunya setiap tahun kami akan set trip memancing sampai malam di tepi sungai atau tasik selama 2-3 hari. Kisah benar dan seram ini terjadi kepada kami pergi memancing di tasik Bersia, Gerik, Perak. Ramai kaki pancing yang lebih mengenali tasik Banding berbanding tasik Bersia. Hanya sebilangan kumpulan kaki pancing dan otek-otek sahaja yang tahu pasal lokasi atau lubuk yang banyak ikan ini. Tempat lokasinya adalah jika melalui Lebuh-Raya, timur barat menuju ke Kelantan, kita akan menjumpai tasik Bersia dahulu sebelum sampai ke tasik Banding. Dan kami menyewa 3 buah sampan di sana. Setiap sampan muat untuk 3 orang naiki. Perjalanan kami ke lokasi atau di tempat untuk memasang kemah itu mengambil masa lebih kurang 1 jam. Kami semua tertarik hati mahu memancing di sebuah pulau ini di kawasan tasik Bersia. Ini adalah kerana tempat tersebut di kawasan yang lapang dan mungkin terdapat banyak ikan di situ. Pulau ini terletak betul-betul di tengah tasik. Kami semua berpakat untuk bersetuju untuk turun barang dan pasang kemah di situ. Setelah siap loading, turun barang dan didirikan kemah, kami pun mulai memancing di tasik tersebut. Kami memancing seperti biasa, masing-masing cari pot ikan untuk dibuat lauk. Maklumlah, perut kami semua sudah lapar. Pada masa pertama kami tidur, masing-masing tidur lena, mungkin akibat kepenatan seharian di dalam perjalanan dan terus melakukan aktiviti memancing. Mungkin akibat Pada malam pertama kami tidur, masing-masing tidur lena akibat kepenatan seharian di dalam perjalanan dan terus melakukan aktiviti memancing sebentar tadi. Maksudnya tidak berehat. Keesokan harinya pula di waktu pagi macam biasa, kami masing-masing keluar pergi memancing ikan lagi. Masa ni banyak hasil tangkapan ikan yang kami dapat. Memang menyeronokkan kerana banyak betul ikan yang memakan umpan kami. Jadi berpesta ikanlah kami hari itu. Pada malam itu pula kami pun buat bakar-bakar ikan. Kami bersembang dan bergelak ketawa menceritakan pengalaman tentang rezeki hasil tangkapan ikan yang banyak pada hari itu. Ketika sampai waktu larut malam, apabila kami semua sudah mulai mengantuk dan tertidur kepenatan, di sinilah bermulanya kisah seram apabila aku tiba-tiba sahaja terjaga kerana mahu membuang air kecil. Waktu itu tepat menunjukkan jam 2:30 pagi. Ketika aku mahu keluar dari kemah, aku perasan seperti ada seseorang yang menyerupai kawan aku yang bernama Syah. Dia sedang berdiri betul-betul di bawah pokok bulu berhampiran dengan kemah aku. Pada awalnya, aku tidak mengasyaki apa-apa yang pelik. Kemudian, makhluk yang menyerupai Syah itu terus mengajak aku untuk membuang air kecil bersama. Dengan cara bahasa isyarat, iaitu dengan melambai tangannya sahaja. Ketika itu, aku ternampak dia menyeringai seperti mahu ketawa. Aku berasa curiga dan rasa tidak sedar hati. Aku pun terdiam dan terpaku seketika. Perasaan dan hati aku tiba-tiba saja berdebar. Dan bulu romaku terus meremang kembang semacam. Untuk memastikan yang berdiri itu adalah Syah. Aku mulai berjalan terus menuju ke kemah tempat Syah tidur. Ya Allah, Syah memang sedang tidur lena di dalam kemahnya. Habis siapa pula yang menegur aku sebentar tadi?
Aku pun apalagi terus sahaja masuk ke dalam kemah. Rasa nak terkucil tadi terus aku batalkan. Terpaksalah aku tahan sampai ke pagi. Begitu. Secara tiba-tiba sahaja aku terdengar bunyi ranting berderap-derap seperti ada orang yang mematahkan dan memijaknya dari luar kemah aku. Aku lantas memasang telinga mendengar lagi. Bunyi unggas hutan membingitkan telingaku. Kemudian diselang-seli dengan suara hilayan dan ketawa perempuan di luar kemahku. Bunyi suara itu sekejap kedengaran dekat dan sekejap lagi kedengaran jauh. Aku cuba membuka mata melihat di luar kemah. Ya Allah, berderau darah aku. Apa yang aku lihat di tempat kami bakar ikan itu terlihat olehku akan sosok tubuh berselubung putih, berambut panjang sedang memakan sisa-sisa ikan yang kami buang di tepi longgokan sampah di tempat kami membakar ikan sebentar tadi. Jelas kelihatan olehku ada sesosok makhluk sedang memakan sisa-sisa ikan itu dengan lahapnya. Lidah makhluk itu panjang hingga ke tanah. Mata makhluk itu bersinar kemerahan. Hidungnya rompong. Ada suara hilayan ketawa dari makhluk itu. Aku amat ketakutan. Seperti mahu menangis melihat situasi yang paling menakutkan yang terjadi pada aku pada waktu itu. Aku hendak bersuara memanggil kawan di sebelahku, tetapi suara aku tidak mahu keluar. Hendak bangun pula terasa lembik badan dan kaki. Ketika inilah kejadian seram terjadi lagi. Makhluk itu seperti tahu aku melihatnya. Lantas makhluk itu secara tiba-tiba mendengus dan terbang lalu meluru ke arah aku. Aku dengan keadaan takut sebegitu, terus sahaja ada kekuatan. Lantas aku menyebut nama Allah, Allah, Allah. Kemudian makhluk itu terus menghilang dengan sendirinya. Aku lantas tertidur dengan kepenatan. Keesokan harinya, barulah aku menceritakan kejadian seram itu kepada sahabat-sahabatku. Muncullah petang itu hari yang terakhir kami memancing dan mahu bertolak balik. Mungkin kerana mereka pun takut dan seram akan ceritaku malam tadi. Kalau nak bermalam dan sambung tidur di situ lagi, memang tak sanggup rasanya aku nak teruskan. Aku tak mahu lagi berjumpa makhluk itu. Kalau diorang nak juga tidur kat situ, aku sanggup balik sorang-sorang dari menghadap makhluk tersebut. Sewaktu di dalam perjalanan mahu menuju ke kenderaan kami ada berjumpa dengan seorang pakcik berdekatan dengan jeti bersia. Beliau pun seorang kaki pancing juga. Dia bertanya kepada kami, tidur di mana? Kami pun beritahu tidur kat pulau kecil tu. Uish, dia berkata, hampa tak apa-apa ke? Jarang ada orang tidur kat situ. Dulu masa ada pokok jerai, selalu ada orang jumpa hantu perempuan kat situ. Mungkin hantu pontianak atau langsui. Kadang-kadang pocong pun ada. Kata pakcik tersebut membuatkan kami semua tergamam mendengarnya. Katanya lagi, tempat itu keras, memusik dan berpenunggu. Istilah bagi orang-orang tempatan di sini. Maksud mengusik adalah mengacau atau mengganggu. Penduduk kampung di situ memberitahu kami bahawa tidak ada orang yang berani ke pulau tersebut kerana berpenunggu. Kami yang tidak tahu pasal kisah seram itu boleh pula tidur dan berkhemah lagi di situ. Gila. Sebab kami ini orang luar, jadi tidak tahu cerita sebenar kisah di sebalik pulau itu. Lagipun kami hendak mencari pengalaman memancing di tempat yang baru. Tak tahu cerita sebenar dari pakcik itu. Memang kami tidak akan pergi lagi dah pulau kecil itu. Serik dah. Kawan-kawan aku, tak apalah, tak kena usik. Aku ni je yang kena usik. Memang tak aci sungguh hantu tu, kata aku dalam hati. Kami masih lagi memancing bersama jika berkelapangan. Tetapi sekarang ini musim COVID-19. Memang kena duduk rumah je lah. Ikut seruan kerajaan, kita jaga kita. Hapuskan rantaian COVID-19 bersama.
sajalah kisah benar seram dan misteri yang terjadi kepada kawan. Semoga semuanya terhibur. Akan ada banyak lagi kisah-kisah benar, seram dan misteri